Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk Tinjauan Awal Liability Pembekam semasa proses rawatan bekam dari perspektif syariah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya dapat kita bertemu dalam sesi pembentangan seminar antarabangsa Islam dan Sains 2020 yang diadakan secara atas talian disebabkan pandemik COVID-19 ini. Saya Nur Izzah Syafiqah Osman, pembantu penyelidik Siswazah dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang, akan membentangkan kertas kerja seminar yang bertajuk Tinjauan Awal Liability Pembekam semasa proses rawatan bekam dari perspektif syariah. Baiklah, memandangkan masa yang diberikan adalah terhad, saya hanya akan membentangkan poin-poin penting yang berkaitan dengan tajuk sahaja. Okey. Amalan berbekam dipercayai telah wujud sejak zaman kuno, iaitu dianggarkan pada tahun 3300 sebelum Masihi ataupun lebih daripada 5000 tahun dahulu di Macedonia. Okey, terdapat penemuan rekod terawal iaitu sebelum 3000 Masihi di dalam buku teks perubatan yang dikenal sebagai Apers Papyrus pada tahun 1500 sebelum Masihi. Okey, sebagaimana yang diketahui umum, terapi bekam merupakan salah satu bentuk perubatan alternatif kuno yang masih mendapat permintaan yang tinggi sehingga zaman kini. Malah terdapat juga atlet-atlet negara yang menggunakan kaedah rawatan bekam ini untuk tingkatkan prestasi. Okey, sebagai contoh, di Sukan Olimpik Rio pada tahun 2016, badan perenang legend Michael Phelps penuh dengan kesan lebam sebelum bertanding dalam acara renang 4x100 meter di Sukan Olimpik. Okey, kesan lebam di badannya itu dipercayai berpunca daripada rawatan bekam yang telah dijalankan. Berbekam ini juga menjadi satu kebiasaan dalam kalangan atlet bukan sahaja Phelps, malah ianya turut dilakukan oleh seorang atlet gimnas iaitu Alexander Nadal. Okey. Seterusnya, berbekam adalah amalan biasa bagi segelintir rakyat Malaysia. Kalau nampak bekas bekam di belakang atau sekitar tubuh badan, kita dah tahu itu adalah kesan lebam dari terapi bekam. Banyak manfaat bekam ini sebenarnya, antaranya boleh mengubat penyakit migrain, mencerdaskan otak dan paling penting untuk menyegarkan kembali badan dengan membuang toksin dan darah kotor dari badan. Baiklah, tujuan pesakit mendapatkan rawatan bekam ini adalah bertujuan untuk mengurangkan kesakitan, bersantai, membantu pengaliran darah dan juga urutan tisu dalaman. Okey, menurut kajian Ismail yang telah dijalankan pada tahun 2011, kecuaian yang negligent dan juga liability dianggap perkara yang amat serius kerana telah banyak tindakan litigasi di mahkamah yang membabitkan golongan-golongan yang berada di dalam profesi ini dalam melakukan kecuaian ketika memberi rawatan. Okey, seterusnya. Jadi, persoalan yang timbul di dalam kajian ini adalah jika berlaku kecuaian ketika pesakit sedang menjalani rawatan bekam, adakah liability itu akan dikenakan ke atas pembekam atau sebaliknya? Kemudian, jika dikenakan tindakan ke atas pembekam itu, apakah prosedur yang akan dilaksanakan? Okey, seterusnya. Berkaitan di dalam kertas kerja seminar ini juga ada menerangkan berkaitan konsep liability dalam prosedur bekam. Okey, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, membekam merupakan perbuatan mengeluarkan darah kotor dari badan seseorang dengan cara membedah sedikit pada bahagian kepala atau belakang badan dan seterusnya menyedut darah kotor dengan tanduk atau cawan panas yang ditelangkupkan pada tempat yang telah dibedah atau dihiris itu. Bekam pada umumnya membawa maksud mengeluarkan sesuatu dari badan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk proses sedutan itu berlaku. Okey, bekam juga merupakan proses di mana pembiaran yang akan mewujudkan tekanan negatif pada bahagian yang hendak dibekam. Di samping pada proses ini, pengumpulan causative pathological substances yakni CPS atau bahasa mudahnya bahan penyebab penyakit akan dikumpulkan pada kawasan yang bertekanan. Okey, CPS ini juga dia terdiri daripada toksin, sel darah mati, sel darah rosak, radikal bebas dan seumpamanya. Okey, bahan-bahan ini juga yang mahu kita keluarkan sewaktu sesi menjalankan proses bekam dan bukannya darah yang banyak memenuhi cawan bekam itu sendiri. Okey, konsep liability terhadap pembekam
boleh diklasifikasikan kepada beberapa bahagian, iaitu kecuaian sengaja, tidak sengaja dan menyerupai sengaja. Liability tersebut diambil kira mengikut kepada jenis kecuaian yang dilakukan oleh pembekam itu sendiri, sama ada sebelum, semasa dan juga selepas menjalankan sesuatu rawatan bekam. Secara terperinci, terdapat kurangnya kajian yang mendalam berkaitan liability yang boleh dikenakan ke atas pembekam dalam kecuaian semasa menjalankan sesuatu rawatan. Hal ini adalah kerana literatur kontemporari literatur kontemporari yang sering dilakukan hanya lebih menekankan kepada manfaat amalan bekam yang telah diamalkan sejak zaman berzaman. Selain itu, kajian lampau juga banyak menekankan kepada hadis-hadis berkaitan bekam, serta bekam juga dijadikan sebagai perubatan alternatif untuk mengurangkan penyakit-penyakit tertentu. Pada masa kini belum lagi ada kurangnya kajian yang mendalam berkaitan liability ini. Liability yang dikenakan ke atas pembekam. Okey, seterusnya di dalam kertas kerja sembilan ini juga ada membincangkan secara sedikit berkaitan unsur-unsur tindakan liability yang dikenakan terhadap pembekam. Umum mengetahui bahawa jika berbekam ini diperkatakan, kurang sekali ditekankan berkaitan keburukan bekam itu sendiri atau apa-apa kes kecuaian yang berlaku ketika sesi rawatan bekam ini dijalankan. Berkemungkinan kes kecuaian ketika rawatan bekam dijalankan ini adalah ada berlaku tetapi tidak dihebohkan, atau mungkin pesakit itu sendiri tidak mengetahui hak mereka sebagai pesakit. Antara faktor ataupun unsur-unsur yang boleh dijadikan asbab tindakan liability itu dapat dikenakan ke atas pembekam antaranya adalah melanggar garis panduan amalan perubatan tradisional dan komplementari bekam yang telah ditetapkan. Yang kedua, kurangnya ilmu pengetahuan serta autoriti dan kepakaran seseorang pembekam itu terhadap pesakit. Dan yang terakhir, sebelum rawatan bekam dijalankan, jurubekam tidak mendapat keizinan pesakit. Okey, kesimpulannya, hasil daripada kajian menunjukkan bahawa kurangnya kajian yang dibuat ke atas liability jurubekam jika berlaku kecuaian semasa menjalankan rawatan. Bagi pengamal undang-undang yang mencari jawapan seperti yang dipersoalkan di awal artikel ini, kupasan di dalam kajian ini serba sedikit mampu memberikan inspirasi bahawa terdapat unsur-unsur yang boleh digunakan sebagai satu panduan supaya tindakan liability dapat diambil jika berlaku kecuaian ke atas pesakit. Dan akhir sekali, perkara yang paling penting serta perlu dititikberatkan adalah selagi para doktor atau jurubekam ini mematuhi setiap peraturan, etika dan garis panduan amalan yang telah ditetapkan, maka selagi itu mereka tidak berada di dalam bebanan tanggungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.